Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, kita akan sambung kelas kita hari ini untuk bahagian seterusnya untuk bab kegravitian. Tetapi sebelum itu, apa kata kita ulang semula, kita imbas semula apa yang telah kita pelajari setakat ini untuk bab kegravitian. Murid-murid sekalian, menerusi kelas yang lalu awak telah pun mempelajari tentang hukum kegravitian semesta Newton. Hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa gaya graviti berkadar terus dengan hasil darat jisim. Okay? Dan hukum kegravitian semesta juga menyatakan daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak. Awak telah ditunjukkan beberapa contoh untuk menunjukkan bagaimana menentukan besar atau kecil sesuatu daya graviti itu dengan melihat kepada jisim objek dan juga jarak di antara objek. Daripada kedua-dua perhubungan ini, kita telah pun hasilkan satu formula iaitu F sama dengan G pemalar kegravitian M1 darab M2 bahagi dengan R kuasa 2. Semua ini adalah perhubungan dan juga formula untuk hukum kegravitian semesta Newton. Pada hari ini kita akan sambung lagi di bawah tajuk hukum kegravitian semesta Newton bahagian yang kedua. Untuk bahagian yang kedua ini, kita perlu untuk imbas semula apa yang telah kita pelajari dalam bab yang kedua, iaitu bab daya dan gerakan. Yang mana di dalam bab yang kedua, awak telah pun diajar tentang hukum kegravitian Newton kedua. Okey, yang mana hukum kegravitian Newton kedua ada menunjukkan formula F sama dengan MA. Daya sama dengan jisim darab pecutan. Dan sekiranya kita bermain ataupun pecutan itu melibatkan pecutan graviti, kita ada belajar berkenaan dengan bola yang jatuh, bola dibaling ke atas, dijatuh ke bawah, awak dikendaki untuk mengira pecutan, mengira jisimnya menggunakan formula F equals to MA. Sekiranya objek kita itu melibatkan pecutan graviti, yang kita belajar pecutan graviti kita G sama dengan 9.8 meter per saat, yang membawa maksud sebarang objek di muka bumi ini sekiranya terjatuh ke permukaan bumi, objek tersebut akan jatuh dengan pecutan 9.8 meter per saat square. Di mana pecutan graviti ini berbeza mengikut tempat sesuatu objek itu jatuh. Dekat bumi, pecutan gravitinya 9.8 meter per saat square secara purata. Tetapi di planet lain seperti di bulan ada latihan saya bagi kepada awak yang mana nilai pecutan gravitinya adalah 1/6 daripada pecutan graviti bumi. Baiklah, sekiranya melibatkan objek yang jatuh ke permukaan bumi, maka formula F equals to MA akan bertukar menjadi F equals to MG. Di mana A adalah pecutan. Kalau melibatkan objek yang jatuh disebabkan oleh pecutan graviti, maka pecutan ini secara automatik menjadi pecutan graviti. Jadi formula ni akan jadi F equals to mg. Dan di kelas yang lalu pula, kita telah belajar tentang hukum kegravitian semesta Newton pula. Yang mana hukum kegravitian semesta Newton ni formula dia adalah F sama dengan G M bahagi R kuasa 2. Perasan tak? Formula ini ada sedikit berbeza dengan formula yang asal saya tunjuk mula-mula ni. Yang mana mula-mula ni ada G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Ingat murid-murid, saya ada terangkan di kelas yang lalu di mana M ini kita boleh tukar menjadi M huruf besar. M huruf besar merujuk kepada apa? M huruf besar merujuk kepada jisim bumi. Jadi bila ada M huruf besar, tak perlulah ada M1 atau M2. Secara automatik M lagi 1 ini akan jadi M biasa. Tak ada 1, tak ada 2. Untuk itu kita akan gunakan formula bentuk begini. Okay, tak ada bezanya dengan M1, M2 tadi. Cuma kita ubah dia punya simbol. F is daya graviti, G is pemalar kegravitian. M besar ni, M huruf besar merujuk kepada jisim bumi. Okay, dan M kecil ni merujuk kepada objek yang kita bandingkan dengan bumi. Manakala R adalah jarak di antara pusat bumi dengan objek tersebut. Jadi, berdasarkan kepada dua hukum ini, hukum gerakan Newton kedua dan hukum kegravitian semesta Newton, apakah kaitan antara pecutan graviti dan juga pemalar kegravitian? Boleh ke kita mencari pecutan graviti bagi sesuatu objek yang kita bandingkan dengan pecutan graviti bumi?
Okey, murid-murid sekalian, untuk kita menentukan hubungan di antara pecutan graviti dengan pemalar kegravitian semesta, awak boleh merujuk aktiviti 3.4 di buku teks muka surat 83. Okey, yang mana aktiviti ini akan menunjukkan kepada awak bagaimana hubungan antara pecutan graviti dan pemalar kegravitian semesta itu terhasil. Lebih mudah untuk awak faham kalau awak dapat buat terus dekat buku teks awak bersama dengan slide yang saya tunjukkan sekarang. Cukup mudah. Okey, langkah pertama, awak masukkan formula hukum gerakan Newton kedua di sini. Okey, awak masukkan di sini. Yang sebelah sini, awak masukkan pula formula hukum kegravitian semesta Newton. Lepas tu, awak samakan kedua-dua persamaan ini. Bila awak samakan, awak akan dapati ada satu faktor sepunya yang awak boleh batalkan, awak boleh potong, iaitu M, jisim. Jadi bila awak potong jisim tu, awak akan dapatlah G sama dengan apa. Jadi inilah hubungan di antara pecutan graviti dan juga pemalar kegravitian semesta. Selamat mencuba, tetapi saya akan tunjukkan jawapannya, nanti awak boleh cuba kemudian. Okey, murid sekalian, kita masukkan formula, lepas tu kita samakan formula. Ini maksud saya di mana kita boleh batalkan satu faktor sepunya. Kalau kita tengok dekat sini, faktor sepunya untuk kedua-dua persamaan ini adalah M, iaitu jisim. Jisim objek yang sedang kita bandingkan. Okey, jadi jisimnya mestilah sama. Jadi kita boleh potong sini dan potong sini. Bila kita potong sahaja jisim, kita akan dapati di depan ni tinggal G sahaja. G ini apa? G ini pecutan graviti. So, kita bawa turun yang tinggal yang kita tak potong tu, kita akan dapat G sama dengan G huruf besar darab M huruf besar dan juga bahagi R kuasa 2. Saya transferkan ke slide ini. Jadi inilah murid-murid hubungan di antara pecutan graviti dan pemalar kegravitian semesta. Iaitu pecutan graviti sama dengan pemalar kegravitian semesta darab jisim bumi bahagi dengan kuasa 2 jarak di antara bumi dan juga jasad yang sedang kita bandingkan. Okey, sekarang apa kata kita lihat dua contoh soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan formula hubungan pecutan graviti dengan pemalar kegravitian semesta. Okey, contoh yang pertama, jisim bumi diberi seperti ini, jejari bumi ini, dan disuruh awak cari pecutan graviti di permukaan bumi. Di permukaan bumi. Maksudnya, pecutan graviti dekat atas bumi. Awak letak diri awak pun tak apa. Awak berdiri dekat atas bumi tu, jadi berapa pecutan graviti betul-betul dekat atas permukaan bumi. Okey, so ini formula dia. Okey, G sama dengan pemalar kegravitian ada tak? Ada. Jisim bumi ada tak? Ada. Jejari bumi ada tak? Ada. Okey, kita perlu ke jisim objek yang kedua kita nak bandingkan? Tak ada. Sebab kita tak bandingkan dengan dia pun. Okey, dan lagi satu formula ni pun tak ada yang kedua. Kita cuma perlukan jisim bumi je cukup. Okey, so kalau dah ada 1, 2, 3 benda ni, senanglah cuma masukkan sahaja dalam formula. Okey, sekali lagi, awak perlu sangat arif untuk menekan kalkulator kerana dia melibatkan angka yang terlampau kecil dan juga angka yang terlampau besar. Jadi bila awak masuk ke dalam kalkulator, jangan lupa bahagian bawah ini kita kuasa 2 kan, awak akan dapat 9.81 kali meter per saat square. Iaitu bersamaan dengan pecutan graviti bumi yang kita belajar masa bab 2 lah. Jadi inilah caranya mereka mendapatkan pecutan graviti bumi. Alright, kita pergi ke contoh yang seterusnya, iaitu contoh yang kedua. Okey, untuk contoh yang kedua pula, dia takkan tanya dekat permukaan bumi. Kalau dekat permukaan bumi, jawapan dia 9.81. Sekarang dia tanya lain sikit. Sebuah satelit mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan planet itu? Maksudnya, sorry. Okey, saya ubah sekejap Okey, saya dah ubah. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Maksudnya soalan ni tanya, ada satelit tengah pusing kita punya bumi. Okey, ketinggian dia adalah 480 km. Dari mana? Dari permukaan bumi. Itu ketinggian dia, 480 km. Jadi, berapakah nilai pecutan graviti dia dekat sana? Adakah lebih besar daripada 9.81 ataupun lebih kecil daripada 9.81? Kalau ikut logik,
Okay, kalau ikut logik, awak dah belajar ya ketika kelas yang lalu, semakin jauh objek itu daripada permukaan bumi, pecutan gravitinya dia punya tu semakin berkurangan. Disebabkan daya graviti pun semakin berkurangan. Jadi dia tanya ke awak, berapakah pecutan graviti dia dekat 480 km dekat atas angkasa sana. Okay, so G diberi M huruf besar ingat ya merujuk kepada jisim bumi dan R huruf besar pula merujuk kepada jejari bumi. Okey, formula yang kita belajar tadi adalah G sama dengan G darab M bahagi dengan R kuasa 2. Okey, nampak tak saya buat anak panah merah ni? Saya tukarkan R kuasa 2 ni kepada R campur H kuasa 2. Inilah pentingnya saya ajar awak formula yang banyak-banyak hari tu. Walaupun saya cakap kita boleh guna formula sebenar untuk hukum kegravitian semesta Newton tu, tapi simbol-simbol di dalamnya yang memberi makna lain kepada kita tu sangat penting untuk kita faham supaya mudah kita dapat jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan simbol-simbol yang berbezanya. Okey, apa maksud saya ubah? Okey, R mengikut kefahaman kita, R merujuk kepada jarak di antara dua jasad. Maksudnya sekarang ni jarak di antara satelit dan juga pusat bumi. Okey, saya cuma ubah je kepada bentuk ni, iaitu R ini maksudnya jejari bumi daripada pusat bumi pergi ke permukaan bumi. Okey, berhenti kat situ ke? Tak boleh, sebab satelit kita bukan ada dekat permukaan bumi. Jadi kita kena tambah dengan H. H ni apa? H ni height, tinggi. Kita kena tambah berapa tinggi kita punya satelit tu daripada permukaan bumi. Sebab tu saya tukar menjadi R campur H, saya tutup kurungan kuasa 2. Boleh tak kalau awak berhenti kat sini saja, awak tak tukar kat sini? Tak ada masalah. Janji awak faham yang R yang dimaksudkan dalam soalan ini adalah R jejari bumi campur dengan ketinggian satelit itu daripada permukaan bumi. Okey, so once awak dah ada benda ni, awak masukkan saja. G berapa? G yang ini 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Jejari bumi berapa? 6.37 kali 10 kuasa 6. Ketinggian berapa? Ketinggian dia, height dia 480 km, tetapi perasan tak? Unit lain semua guna meter. Jadi awak tak boleh guna kilometer. Awak kena ubah 480 km ini kepada meter. Ataupun awak dah ubah ini kepada kilometer. Saya rasa tu lagi susah. Jadi lebih baik kita ubah yang ini kepada meter. So 480 km adalah bersamaan dengan 480,000 meter ataupun 480 kilo ni 10 kuasa berapa? 10 kuasa 3. So 480 darab 10 kuasa 3 meter. So once you dapat semua tu, you masukkan saja dekat dalam formula. Once again, please guna kalkulator dengan bijak, tekan dengan betul. Awak masukkan, awak kira, awak akan dapat 8.49 meter per saat square. Jadi dia memenuhilah apa yang kita belajar sebelum ni, iaitu nilai pecutan gravitinya akan berkurang disebabkan apa? Kedudukan dia yang lebih jauh daripada permukaan bumi. Okey murid-murid sekalian. Tadi kita dah tengok dua contoh. Sekarang ni kita lihat situasi yang sedikit berbeza. Okey, alright. Awak bayangkan ini adalah planet bumi. Okey, daripada pusat ke permukaan bumi, ini adalah jejari dia, R. Okey, ini adalah jejari bumi. Yang mana pecutan graviti di permukaan bumi, maksudnya daripada pusat bumi ke permukaan bumi ini, jejari ini adalah 9.81 meter per saat square. Okey, apakah pula nilai pecutan graviti sekiranya kita gandakan jejari bumi ini makin lama makin panjang, makin jauh, makin besar, makin besar. Maksudnya, okey, katakanlah ada satu objek berada di sini, okey, dia akan mengalami pecutan graviti 9.81 meter per saat square. Okey, kita letak orang lah, diri awak lah. Okey, kalau awak dekat sini, awak akan dikenakan pecutan graviti 9.81 meter per saat square. Tapi kalau awak duduk kat sini, berapa pula nilai pecutan graviti awak? Katakan awak berjaya pergi ke 3 kali ganda jejari bumi, berapa pula pecutan graviti awak? Kalau 4 kali ganda daripada jejari bumi, berapa pecutan graviti awak? Dan kalau 5 kali ganda daripada jejari bumi, berapa pula nilai pecutan graviti yang awak akan rasa?
Okey, untuk itu awak boleh buat aktiviti mengira pecutan graviti daripada R sampailah ke 5 kali ganda nilai R. Okey, buku teks, muka surat 84, aktiviti 3.5 iaitu membincangkan variasi nilai G dengan R. R yang kita maksudkan sini adalah jejari bumi. Baiklah murid-murid sekalian, boleh ambil kalkulator dan cuba kira berapakah nilai pecutan graviti dan isi di dalam kotak ini. Caranya macam mana? Cukup mudah. Okey, guna formula yang kita belajar tadi ni, iaitu pecutan graviti sama dengan pemalar kegravitian darab jisim bumi bahagi dengan R kuasa 2. R kuasa 2 ni adalah dia punya jarak. Tengok berapa jauh lah. Okey. G iaitu pemalar kegravitian, dia ada bagi kat sini. Okey. M, jisim bumi pun dia ada bagi dekat sini. Okey. R di sini merujuk kepada R huruf besar iaitu jejari bumi. Okey, katakan awak tengah kira kat sini, maksudnya sekarang awak ambil G, awak ambil jisim bumi, awak bahagi sahajalah dengan R iaitu 6.37 kali 10 kuasa 6 meter. Awak isikan jawapan kat sini. Lepas tu untuk kira 2R pula, yang atas ni kira macam tadi, cuma yang bawah ni, jejari bumi ni awak darab 2. Bila 3, bawah ni awak darab 3. Bila 4, awak darab 4. Darab dekat jejari bukan darab dekat keseluruhan ini. Kemudian awak isi dekat sini, dekat sini, dekat sini dan dekat sini sampai 5 kali ganda nilai R. Bila awak dah dapat semua tu, awak akan dapati dia macam bengong sikit tau. Sorry lah ayat yang paling mudah Yang mana mula-mula awak akan tengok nilai tu macam tinggi. Okey, tapi lepas tu dia akan turun. Itulah yang kita nak bincang sekarang. Variasi, maksudnya kepelbagaian nilai pecutan graviti kalau kita bandingkan dengan berapa jauh sesuatu objek itu daripada pusat bumi. Okey murid, jawapan yang awak dapat daripada aktiviti tadi tu kalau kita plot dalam bentuk graf, kalau kita buat graf, okey, bila awak kira R, awak akan dapati dia sap tinggi terus. Berapa kat sini? Siapa boleh teka? Yes, 9.81 meter per saat square. Lepas tu awak keep on kira 2R, 3R, 4R dan 5R. Graf saya sampai 3R sahaja. Awak akan dapati nilai tu makin lama akan makin turun. Turun dan awak boleh jangka di hujung sekali ni di manakah nilai pecutan graviti itu akan berada. Dan mungkin kalau awak kira terus sampai 6R, 7R, 8R, tidak mustahil untuk nilai pecutan graviti ini adalah bersamaan dengan sifar. Jadi apa yang kita boleh concludekan daripada graf ini? Okey, saya bahagikan kepada dua bahagian. Okey, tengok titik-titik yang warna merah ni. Okey, bahagian yang pertama adalah jaraknya adalah daripada pusat bumi ke permukaan bumi iaitu R. Jejari bumi. Okey, daripada pusat bumi ke jejari bumi menunjukkan nilai pecutan graviti ini berkadar terus dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan jaraknya kurang daripada R. Okey, agak confusing, saya terangkan dalam ayat yang lebih mudah. Maksudnya dekat sini, kalau kedudukan awak dekat sini, katakanlah awak pergi dekat pusat bumi, okey, awak betul-betul berada di pusat bumi, okey, pecutan graviti awak kita anggap sebagai sifar lah, sebab tiada siapa lagi pernah berada di pusat bumi tu. Kemudian awak naik sikit, katakan awak boleh kira jaraknya, awak naik sikit, naik sikit. Setiap kali awak semakin pergi ke permukaan ini, pecutan graviti awak makin besar. Maksudnya macam awak tu makin ditarik ke tengah, makin besar sampai ke permukaan bumi. Itu titik paling maksimum di mana pecutan graviti dikenakan kepada awak. Nilai berapa tadi? 9.81 meter per saat square. Itu bagi kedudukan ini. Okey, daripada pusat bumi sehingga ke permukaan bumi, nilai G adalah berkadar terus dengan jarak. Maksudnya, lagi jauh jarak daripada pusat, okey, lagi besar nilai graviti awak. Tapi itu hanya terpakai sampai dekat R saja. Lebih daripada R, kita tak boleh cakap macam tu. Lebih daripada R, dia bukan lagi berkadar terus. Okey, lebih daripada R, dia berkadar apa? Ini pula. Nilai G, kalau lepas daripada R ni, adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih besar ataupun sama dengan jejari bumi. Okay, kalau tengok daripada graf ni, line warna biru ni, awak dapati kalau awak terlepas daripada permukaan bumi, nilai pecutan graviti itu akan slowly berkurangan. Dia akan berkurangan.
Okey, maksudnya 9.81 tu hanya akan berlaku di permukaan bumi. Dan bila awak lebih daripada tu sikit, dia slowly akan rendah. Dia akan kurang. Dia akan kurang. Okey, ingat balik. Okay, nanti awak boleh patah balik dekat slide yang latihan saya bagi tadi tu. Contoh, di mana satelit awak berada pada 480,000 meter. Somewhere over here lah. Kan 480,000 meter. Jadi pada kedudukan itu, nilai graviti ni kita dapat 8 perpuluhan something. Betul tak? Itu benarlah daripada segi graf ini. Yang mana bila awak melebihi daripada permukaan bumi, nilai pecutan graviti itu akan semakin kurang dan kurang, semakin kurang dan terus kurang. Okey, dari segi gambar rajahnya kita boleh anggap macam ni lah. Okey, kita boleh cakap macam ni lah. Okey. Kalau awak ada dekat permukaan bumi, okey, daripada jejari bumi, daripada pusat pergi ke permukaan bumi, awak akan ditarik oleh pecutan graviti 9.81 meter per saat square. That's why everything, semua objek boleh berada pada posisinya di permukaan bumi tanpa terlepas ke atas. Okey, sebab kita ditarik oleh pecutan graviti. Tetapi apabila awak berada pada kedudukan yang lebih daripada R, okey, nilai pecutan graviti itu akan berkurang. Okey, kekuatan di mana awak ditarik oleh daya graviti bumi itu semakin loose, semakin kurang. Saya letak gambar orang terbang ni, kita anggap macam dia dah berada kepada 7R, 8R lah. Pendek kata, sepertinya macam dia makin kurang ditarik. Okey, kerana nilai pecutan gravitinya semakin kecil. Alright. Okey, di sini saya paparkan dekat awak, okey, nilai yang telah pun dikira tapi bukan berdasarkan R. Nilai yang dikira berdasarkan satu ketetapan angka lah. Okey, sebagai contoh atas saja saya letakkan R, okey, iaitu di permukaan bumi, maksudnya jejari bumi lah, kita akan rasa 9.8 digenapkan. Kadang-kadang awak akan jumpa 9.81, 9.82, ada juga yang tulis 10 digenapkan terus. Okey, kalau awak berada 1000 km above surface, maksudnya awak berada 1000 km di atas permukaan bumi, awak dah nampak nilai dia berkurang. 2000, 3000, 5000 contohnya. Okey, 5000. Okey, ini jarak dia daripada pusat bumi. Okey, ini nilai dia. Awak boleh kira sebenarnya ni, okey, dengan menggunakan formula yang kita belajar tadi. Alright, so bila awak berada 5000 km di atas permukaan bumi, nilai pecutan graviti menjadi 3.08 meter per saat square. Bila awak pergi kepada 8,000, dia jadi 1.93. Kalau awak pergi kepada 50,000 km daripada atas bumi, menghampiri sifar. Macam kita dah tak ada pecutan graviti langsung, dah macam terawang-awangan dah. Okey, yang mana nilainya 0.13 meter per saat square. Okey, ini lokasinya di bumi. Okey, bagaimana pula dekat bulan? Kalau awak berada di atas permukaan bulan. Okey, awak seorang angkasawan pergi buat uji kaji di bulan, awak turun daripada kapal angkasa dan awak berdiri di atas permukaan bulan. Ini nilai pecutan graviti awak di atas tu. Okey, dia macam nak boleh kata tak ada pecutan graviti lah, sangat kecil. Okey, alright, manakala di matahari pula, okey, impossible lah untuk kita pergi dekat matahari kan, tapi berdasarkan pengiraan yang dilakukan, okey, nilai pecutan graviti di matahari adalah 293 meter per saat square. Sangat kuat Sebab itu, okey, kalau awak tengok sebarang dokumentari ada menyebut sekiranya kita menghampiri matahari, kita maka akan terus ditarik ke dalam matahari dan kita akan terbakarlah dengan proses-proses yang ada. Jadi, apakah kepentingannya kita tahu semua nilai benda-benda ni? Okey, apa pentingnya kita belajar mengira pecutan graviti? Apa pentingnya kita tahu semua benda alam ni? Alright? Okey, so ada 6 kepentingan kenapa kita perlu mengetahui nilai pecutan graviti. Okey, yang pertamanya cuba tengok gambar rajah ni, okey? Okey, awak bayangkan ada sebuah roket, okey, yang hendak dilepaskan daripada permukaan bumi. Awak pun tahu roket ini memerlukan bahan api yang sangat banyak. Okey, kerana kita hendak melawan daya graviti. Awak nak pergi ke angkasa lepas. Daya graviti awak 9.8 yang tengah tarik awak. Jadi awak nak kena lawan daya graviti itu, awak kena menghasilkan pecutan yang lawan dia, iaitu ke atas, okey, dengan menggunakan pembakaran bahan api yang sangat banyak. Okey, sebab tu dia, kalau awak tengok pelancaran hasilkan asap, hasilkan api. Alright, so awak pun start lancar bergerak ke atas. Okey, berdasarkan graf yang kita buat tadi, okey, sampai dekat R, ini pecutan graviti yang paling besar.
Okey, pada kedudukan R. Bila awak dah berjaya lepas ni, okey, awak still kena darikan graviti tapi nilainya makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. So secara logik kita boleh cakap yang kita akan bakar bahan api paling banyak dekat sini. Sebab apa? Sebab kita nak push diri kita ke atas sebab dekat sinilah tarikan graviti paling besar. Kerana pecutannya adalah 9.8. Okey, bila ke atas ni, kita boleh cakap yang pembakarannya makin kecil, makin sedikit. Kerana apa? Kerana daya graviti tu makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Just imagine, apa berlaku bila awak dah sampai dekat 6R contohnya. Katakan dekat 6R ini, nilai pecutan gravitinya dah sifar. Adakah awak masih perlu untuk membakar bahan api? Tidak, bukan? Jadi, melalui pengetahuan kita dengan mengira nilai pecutan graviti ni, katakan kita nak pergi ke bulan, okey, dekat sini kita bakar, sampai dekat 6R, kita boleh membuatkan roket kita tu sampai ke bulan tanpa kita bakar bahan api. Okey, macam mana logiknya? Sebab di sini awak bakar bahan api, sepanjang ni awak bakar sampai dekat sini, okey, bahan api tu dah tak ada tapi disebabkan oleh inertia kita belajar kan. Okey, yang mana kita akan terus moving forward. Kita akan terus bergerak ke depan. Jadi ketika tu awak tak payah nak bakar bahan api pun. Tapi roket awak akan terus meluncur saja. Okey, alright, sampai ke lokasi yang kita telah setkan. Okey, jadi inilah kegunaan pertama kenapa kita penting mengetahui tentang daya graviti ini adalah graviti boleh bertindak sebagai elastik. Okey, yang mana mula-mula kita kenakan tenaga, kita tarik elastik, kita pakai tenaga, lepas itu kita lepas. Masa lepas tu kita dah tak pakai tenaga dah. Tapi dia akan terus meluncur saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita mengetahui berkenaan dengan pecutan graviti, kita tahu kita nak letak dekat mana satelit kita. Okey, kalau kita letak dekat sangat, tak mustahil satelit kita ni jatuh terus ke permukaan bumi disebabkan oleh tarikan graviti yang kuat. Pecutan graviti yang besar akan menyebabkan last kali satelit kita jatuh ke bumi. Jadi ini kegunaan yang kedua. Membolehkan satelit untuk mengorbit planet kita. Yang ketiga, berdasarkan pengetahuan kita dengan pecutan graviti, kita akan boleh melakukan pelbagai eksplorasi ataupun kajian ke permukaan planet seperti yang dilakukan oleh negara-negara kuasa besar dalam bidang angkasa lepas. Mereka menggunakan pengetahuan lain untuk mereka menggerakkan roket mereka, mereka menggerakkan kapal angkasa mereka. Okey, so kita letak sebagai eksplorasi permukaan planet. Dan ketiga yang terakhir, dengan mengetahui semua benda ni, dengan boleh hantar satelit, dengan boleh hantar roket, dengan boleh hantar kapal angkasa, maka kita boleh buat pelbagai bentuk kemajuan dalam bidang telekomunikasi. Kita boleh buat kajian dan ramalan cuaca. Kita boleh buat penyelidikan berkaitan dengan perubatan. Jadi secara kesimpulannya terdapat 6 kepentingan kenapa kita kena perlu tahu pecutan graviti. Bila dah tahu, kita boleh buat ke-6 proses ini dengan sangat mudah. Okey murid-murid. Okey, dekat bumi manusia kita hidup dalam pecutan graviti berapa tadi? 9.81 meter per saat square. Okey, yang mana membolehkan awak berdiri, okey, melakukan kerja, objek lain dapat berada di atas permukaan, okey, awak senang nak handle semua objek. Okey, tapi untuk angkasawan, okey, mereka akan berada di dalam situasi graviti yang berbeza-beza. Okey, kalau ada yang pergi ke planet lain, yang pergi ke International Space Station lain, yang pergi ke bulan, eksplorasi ke sana, gravitinya adalah berbeza. Jadi pada keadaan graviti yang berbeza ni, adakah dia memberi kesan kepada kita? Kita akan banding dua keadaan je. Graviti tinggi dengan graviti rendah. Ada tak bezanya bila kita daripada bumi, kita pergi ke graviti yang tinggi? Ataupun daripada bumi, kita pergi ke graviti yang rendah? Okey, so kesan ni kita akan lihat dari segi kesan graviti ke atas tumbesaran. Maksudnya dari segi fisiologi badan kita. Kita tak tengok dari segi pemikiran, cara bertutur ke apa, tak ada. Kita tengok dari segi tumbesaran ataupun fisiologi badan kita. Okey, murid-murid sekalian. Okey, yang pertama, kita tengok dari segi saiz paru-paru. Okey, apabila awak daripada satu kedudukan graviti yang kecil ke kedudukan graviti yang besar ataupun sebaliknya, okey, daripada rendah ke tinggi, tinggi ke rendah, dia akan mengubah pengaliran darah. Okey, darah awak yang mengalir, okey, akan berubah. Okey, yang mengalir dekat alveolus tu, okey, dia akan berubah pada kapilari itu. Okey, tapi dia tak akan mengganggu saiz paru-paru. Okey, dia akan mengubah pengaliran darah awak sahaja, tapi saiz paru-paru awak tetap sama.
Yang kedua, perubahan ketumpatan. Okey. Adakah dengan awak bergerak daripada graviti dari yang berbeza akan memberi perubahan ketumpatan? Tidak. Okey, tiada perubahan pada ketumpatan. Kerana graviti hanya memberi kesan kepada berat. Okey, awak dah belajar graviti ada dalam formula berat iaitu weight equals to mass times pecutan graviti. Jadi di situ graviti hanya memberi kesan kepada berat, dia tidak memberi kesan kepada jisim dan isi padu. Di mana ketumpatan sama dengan jisim bagi isi padu. Jadi ini bermakna jisim dan isi padu graviti tak kacau, secara automatik ketumpatan pun dia tak kacau. Jadi dari segi manusia dia akan memberi kesan kepada kita punya berat. Yang ketiga, sistem peredaran darah dan tekanan darah. Kalau dekat graviti yang rendah, contohnya di mana? Contohnya di bulan tadi kan. Awak daripada bumi, lalu lalui proses eksplorasi, awak pergi ke bulan. Apa yang jadi kepada awak? Peredaran darah akan menjadi perlahan dan tekanan darah awak akan menjadi rendah. Kalau dekat muka bumi ni kita tahu kalau orang yang bertekanan darah rendah, dia mungkin akan mengalami pengsan. Akan mabuk, lepas tu dia akan pingsan. Begitulah juga keadaannya bila awak berubah keadaan daripada graviti tinggi di bumi pergi ke graviti rendah, peredaran darah awak jadi slow. Maksudnya pengangkutan oksigen di dalam badan awak menjadi kurang. Jadi nak buat aktiviti aktif kat sana tak boleh. Lagi awak aktif, awak lagi cepat pingsan. Yang seterusnya, kerapuhan tulang. Di graviti yang lebih kecil daripada bumi, banyak tempat sekali lagi contoh paling senang is bulan. Tulang akan mudah menjadi rapuh dan mudah menjadi patah. Situasi ini boleh berlaku kepada orang yang akan berada dekat sana untuk tempoh yang lama lah. Kalau dia duduk dekat sana sekejap saja eksplorasi dalam masa beberapa minit sahaja, mungkin kesan ini tidak dapat lihat. Tapi kalau berada di graviti yang sangat rendah untuk tempoh yang lama, jadi tulang mereka akan menjadi rapuh. Jadi kalau dah rapuh tu last sekali dia akan mudah menjadi patah. Murid-murid sekalian, itu sahaja untuk bahagian yang kedua, hukum kegravitian semesta Newton. Yang mana dalam tajuk ni awak dah belajar tadi tentang pecutan graviti, apa kaitan dia dengan pemala kegravitian semesta. Lepas tu awak dah belajar tentang apakah kepentingan kita tahu nilai pecutan graviti, dan terakhir awak belajar tentang apa kesan graviti ni ke atas tumbesaran manusia. Nanti di kelas yang akan datang kita akan sambung masih lagi di dalam hukum kegravitian semesta Newton bahagian yang ketiga. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.